Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nama saya Muhammad Zaidi bin Norman, bernomometrik C18A0114. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk Akta dalam Warisan berdasarkan Akta 645 iaitu Akta Warisan Kebangsaan 2005. Perspektif akta dalam warisan ini kami perhalusi melalui 3 kategori warisan iaitu warisan ketara, warisan tidak ketara dan juga warisan budaya di bawah air. Berbalik semula kepada Akta Warisan Kebangsaan 2005, segala tafsiran yang melibatkan warisan seperti bangunan bersejarah, benda purba, butiran warisan asing, harta karun, monumen, objek bersejarah, objek warisan, rizab arkeologi, tapak warisan kebudayaan di bawah air, warisan kebudayaan ketara dan tidak ketara, dan warisan semula jadi. Semuanya tertakluk di dalam Akta Warisan Kebangsaan 2005. Warisan ketara membawa maksud sesuatu yang kekal dilihat dan dipegang, sama ada statik atau mudah alih, di mana statik merujuk kepada tapak tanah bersejarah, monumen, bangunan atau sesuatu yang tidak boleh dipindahkan. Manakala bagi mudah alih pula merujuk kepada artifak-artifak bahan budaya yang boleh dipindahkan. Warisan tidak ketara pula merujuk kepada ilmu dan kepakaran yang ditafsir melalui tradisi lisan, nilai-nilai adat dan budaya, bahasa serta persuratan. Akhir sekali, warisan budaya di bawah air membawa maksud segala kewujudan manusia yang mempunyai sifat kebudayaan, sejarah atau arkeologi yang sebahagiannya atau keseluruhannya berada di bawah air. Tanpa melengahkan masa lagi, saya akan terus masuk kepada isu semasa dalam warisan ketara yang dikemukakan dalam pembentangan ini, iaitu tikai, sebuah tikar kraftangan yang menjadi keperluan kegunaan sehari-harian masyarakat Iban di Sarawak. Isu ini dipetik secara terus daripada jurnal yang bertajuk Tikai, Fungsi dalam Kehidupan Budaya Masyarakat Iban oleh Gregory Kiai alias KI yang diterbitkan dalam jurnal Borneo Archaeologia, Universiti Malaysia Sabah. Tikai merupakan sebuah seni anyaman kraftangan masyarakat Iban di Sarawak. Tikai mempunyai banyak istilah seperti idas, kelaya atau bidai yang membawa maksud tikar ataupun sebagai alas untuk duduk. Majoriti masyarakat Iban di Sarawak meletakkan tikai di ruang bilik dan diwarisi secara turun-temurun, terutamanya kepada anak perempuan. Pembuatan seni anyaman tikai ini tidak dapat dipastikan dengan jelas akan sejarah awal pembuatannya dalam masyarakat Iban. Walau bagaimanapun, ia dipercayai telah wujud sejak zaman nenek moyang mereka dahulu lagi. Tikai Iban ini terdapat dalam pelbagai jenis seperti tikai bemban, tikai lampit, tikai kerupuk, idas dan sebagainya. Pembuatan anyaman tikai mempunyai pelbagai jenis iaitu dibuat melalui bemban, rotan dan juga buluh. Selalunya bahan yang digunakan dalam pembuatan tikai adalah bahan yang senang dijumpai di hutan Borneo dan berada dekat dengan masyarakat Iban. Fungsi tikai di dalam kebudayaan masyarakat Iban di Sarawak dapat dilihat menerusi adat berancau, pesta gawai, adat kematian, kelahiran dan sebagainya. Adat berancau ini membawa banyak pengertian dalam budaya masyarakat Iban. Salah satunya ialah mengalu-alukan kedatangan tetamu yang berkunjung atau ngabang ke rumah panjang. Mereka sangat memandang tinggi kepada tetamu yang dipanggil temuai datang berkunjung ke rumah panjang. Temuai akan dijemput duduk di tikai lalu dihidangkan dengan makanan dan juga tuak sambil dihiburkan dengan tarian ngajat. Menurut Ana Durin, semasa upacara gawai Sandau Ari dijalankan, tikai bemban akan dihamparkan untuk alas tempat duduk bagi lembambang atau tuai burung yang akan menyanyikan mantra bagi menjemput semangat.
dan juga tempat untuk meletakkan piring bagi menjamu petara, iaitu semangat. Selain sebagai alas duduk, tikai turut digunakan sebagai petanda bermula dan berakhirnya pesta gawai. Pesta gawai selalunya akan disambut oleh masyarakat Iban pada 1 hari bulan Jun setiap tahun bagi menandakan berakhirnya musim menuai padi. Pada masa dahulu, sebelum wujudnya penggunaan kalendar dalam masyarakat Iban, mereka akan meraut batang rotan. Rotan yang diraut akan disimpulkan kepada beberapa bahagian dan akan digunting setiap pagi. Ini adalah cara mereka untuk menghitung hari bagi menentukan tiba masa menyambut gawai. Kebiasaannya, sehari sebelum gawai akan ada sambutan malam gawai, di mana tikai akan dihamparkan di seluruh rumah panjang dan akan diletakkan bersama dengan tuak serta juga piring disediakan untuk kegunaan upacara miring. Upacara miring dilakukan bagi mengucapkan rasa kesyukuran kepada petara atas limpah rezeki yang diberikan semasa musim menuai padi. Bagi menunjukkan rasa syukur tersebut, mereka membalas dengan jamuan piring yang telah dibacakan mantra oleh manang atau pawang. Berakhirnya pesta gawai akan ada upacara ngiling bidai atau mengulung tikai. Di sini sekali lagi fungsi tikai akan digunakan sebagai simbolik kepada penutupan berakhirnya pesta menuai. Tikai akan digulung oleh tuai gawai, iaitu ketua gawai, di mana tujuan mengadakan upacara ngiling bidai selain daripada menutup gawai adalah bagi menghalau lalat yang dipercayai boleh membawa bala dan penyakit kepada penduduk di rumah panjang. Tikai yang selalu digunakan adalah seperti idas, bemban maupun lampit. Bahkan sehingga kini upacara ngiling bidai masih lagi dilakukan oleh masyarakat Iban. Akhir sekali, signifikan kepentingan kegunaan tikai dapat dilihat menerusi adat kelahiran dan kematian di dalam masyarakat Iban. Semasa wanita Iban melahirkan anak, tikai bemban yang dianyam khas akan dihamparkan untuk menyambut kelahiran bayi. Tikai ini dianyam oleh nenek ataupun ibu semasa menunggu kelahiran bayi tersebut. Begitu juga dengan si ibu, mereka akan duduk di tikai bemban semasa proses berkindu, iaitu proses berpantang selepas melahirkan bayi. Di sini kita boleh melihat bahawa tikai bemban ini adalah sebagai fungsi pemanas semula jadi kepada wanita yang telah bersalin. Manakala dalam adat kematian pula, masyarakat Iban mempunyai cara tersendiri untuk mengendalikan mayat atau disebut sebagai baya. Tikai akan diletakkan sebagai alas untuk membaringkan mayat, di mana mayat akan diletakkan di ruai rumah selama 3 hari dengan tujuan membolehkan sahabat handai dan saudara mara memberikan penghormatan yang terakhir. Sebelum dibawa ke ruai rumah, tempat khas untuk mayat akan dibuat, iaitu membuat dinding dengan menggunakan puah kumbu dan tempat tersebut dipanggil sapat. Dalam sapat tersebut, kaum perempuan akan bergilir-gilir dalam menjaga mayat sehingga ke pagi. Sepanjang tempoh tersebut, sebarang pesta, bunyi muzik atau sebarang kerja tidak boleh dilakukan bagi menghormati keluarga si mati. Selain itu, tikai juga akan dibawa ke kubur si mati sebagai hartanya semasa di dunia akhirat. Sebagai kesimpulan isu ini, fungsi tikai dalam budaya masyarakat Iban masih relevan sehingga kini, biarpun perubahan dengan adanya penciptaan tikar plastik yang menjanjikan harga dengan lebih murah dan datang dengan pelbagai corak. Walau bagaimanapun, tikai tradisional masih mendapat tempat dalam kalangan masyarakat Iban di Sarawak. Bahkan kerajaan negeri Sarawak juga telah menyeru kaum wanita Iban agar terus berkarya demi meneruskan legasi kelangsungan penghasilan kraftangan tradisi ini, di samping turut mampu menjana pendapatan ekonomi keluarga dan negara.
Baiklah, seterusnya saya serahkan kepada saudari Roslyn untuk menerangkan dengan lebih lanjut perkaitan di antara isu ini dan juga Akta Warisan Kebangsaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Roslyn binti Yaakob, pemegang kad matrik C18A0384. Baiklah, bagi mengatasi isu tikai, terdapat beberapa akta yang termaktub di dalam Akta Warisan Kebangsaan 2005 yang boleh diguna pakai untuk memelihara tikai. Mengikut peruntukan 59/1 dalam Akta Warisan Kebangsaan 2005 mengatakan, pemunya atau penjaga objek warisan hendaklah menyimpan harta warisan itu dalam keadaan yang baik dan di tempat yang selamat. Seterusnya, mengikut Seksyen 59/2, pemunya atau penjaga objek warisan hendaklah melaporkan dengan serta-merta kepada pesuruhjaya mengenai apa-apa kehilangan atau kerosakan kepada objek warisan itu atau mana-mana bahagiannya apabila diketahui kehilangan atau kerosakan pada sesebuah objek warisan. Sehubungan dengan itu, tidak dapat dipastikan dengan jelas bila bermulanya pembuatan seni anyaman tikai dalam masyarakat Iban. Namun, dipercayai pembuatan tikai ini sudah lama dilakukan sejak zaman nenek moyang lagi. Terdapat cerita lisan yang mengatakan terdapat seseorang wanita bernama Sendi yang mahir dalam seni menganyam tikai dan terkenal dengan kemampuan menciptakan corak anyaman tikai yang cantik sehingga diperturunkan kepada masyarakat Iban kini. Seterusnya, terdapat pelbagai jenis tikai dalam kebudayaan masyarakat Iban seperti tikai pemban, tikai lampit, tikai keropok, idas dan sebagainya. Pembuatan anyaman tikai mempunyai pelbagai jenis iaitu dibuat melalui bemban, rotan dan buluh. Selalunya bahan yang digunakan dalam pembuatan tikai adalah bahan yang senang dijumpai di hutan Borneo dan dekat dengan masyarakat. Oleh itu, sendi haruslah menyimpan warisan tikai dengan selamat serta melaporkan kepada pesuruhjaya mengenai kehilangan atau kerosakan ke atas tikai yang dibuat. Hal ini demikian kerana dengan penguatkuasaan tersebut, khazanah warisan negara seperti tikai ini dapat dikekalkan dalam penjagaan negara. Seterusnya, ia dapat menjadi tatapan generasi seterusnya. Selain itu juga, melalui Seksyen 50/1, mana-mana orang boleh memohon bagi sesuatu objek didaftarkan sebagai objek warisan. Oleh itu, sendi perlulah mendaftar tikai sebagai salah satu objek warisan. Jelaslah, pewartaan Akta Warisan Kebangsaan 2005 membuktikan kesungguhan pihak kerajaan untuk memberi perlindungan yang sewajarnya dan kepada warisan negara. Hal
Hal ini bermakna perlindungan dan pemeliharaan terhadap warisan negara terpelihara kerana khazanahnya yang bernilai tinggi dan sukar untuk dicari ganti. Secara kesimpulannya, melalui Akta Warisan Kebangsaan 2005, keperluan penjagaan dan perlindungan diperlukan supaya tradisi dan warisan alam semula jadi kekal dan terlindung daripada pelbagai ancaman. Oleh itu, kesungguhan usaha menjaga dan disokongkan melalui undang-undang dapat memberi perlindungan yang sewajarnya. Pengenalan undang-undang berkaitan warisan diharapkan dapat memberi perlindungan dan pemeliharaan yang sewajar kepada warisan di Malaysia supaya ia dapat dikekalkan sehingga generasi akan datang. Itu sahaja pembentangan dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada pembentang. Saya akan teruskan dengan warisan tidak ketara. Saya Ahmad Din Idham bin Ahmad Fazil, C18A0012. Okey, saya akan menerangkan mengenai warisan tidak ketara dengan lebih lanjut. Warisan ketara ialah merupakan warisan tidak nyata, adalah ilmu dan kepakaran yang ditafsirkan melalui tradisi lisan, nilai-nilai adat, budaya bahasa dan persuratan menurut KKMM. Okey, sebagai contohnya kita ambil acara perayaan, ritual, seni persembahan, permainan tradisional dan tarian pendek. Okey, kalau kita lihat daripada tarian pendek ini, tarian pendek merupakan ialah satu persembahan yang dibuat untuk mencuci candi atau teater sebagai permulaan untuk upacara atau tarian lain. Tarian pendek ini biasanya dilakukan oleh gadis-gadis muda membawa mangkuk kelopak bunga yang digenggam dan dilempar ke udara pada berbagai kesempatan dalam tarian. Tarian pendek ini juga boleh dianggap sebagai tarian salam. Tarian salam iaitu tarian yang membuka bicara untuk menyambut para penonton dan mengundang para roh untuk menikmati pertunjukan. Okey, kita lihat kepada isu yang terdapat pada tarian pendek iaitu ketegangan hubungan Indonesia dan Malaysia. Isu ini bermula pada tahun 2009, iaitu memulai senario isu tarian pendek ini disebabkan penyiaran sebuah iklan pelancongan yang berdurasi 30 saat sahaja yang disalurkan Discovery Network Asia Pacific yang bertajuk Animatic Malaysia yang diproduksi oleh KRU Studios yang menyebabkan ketegangan hubungan Indonesia-Malaysia, iaitu isu tarian pendek ini mengganggu keharmonian hubungan dua hala, khususnya antara kedua-dua masyarakat. Yang kedua, mengganggu kedua-dua negara berikutan bantahan yang agak melampau disusuli oleh isu penyapuan, iaitu sweeping warga Malaysia terutama di Jakarta, dan terdapat laungan untuk mencerobohi Malaysia. Okey, jika dilihat mengapa ketegangan hubungan Indonesia dan Malaysia disebabkan tarian isu pendek ini. Okey, tarian pendek ini dia juga terlibat dalam isu politik dalaman. Okey, isu tarian pendek ini berlaku pada penghujung bulan Ogos 2009 hingga Oktober 2009. Pada masa yang sama,
tempoh tersebut bertindih dengan percaturan politik di Indonesia. Justru tarian pendek harus dikaji dalam konteks senario kritikal menjelang keputusan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada tahun 2009 oleh Suruhanjaya Pilihan Raya atau Komisi Pilihan Umum KPU. Okey, kalau kita lihat daripada isu politik ini, orang-orang politik atau dia menggunakan isu tarian pendek ini untuk mendapat undian, ataupun dia sengaja untuk mempertengahkan isu ini supaya masyarakat di Indonesia untuk lebih tertarik, kerana masyarakat di Indonesia mereka merupakan salah satu masyarakat yang kuat dengan adat dan istiadat mereka. Okey, isu tarian pendek ini juga mendapat kesan terhadap hubungan Indonesia dan Malaysia. Dalam isu tarian pendek ini, corak hubungan Malaysia yang menunjukkan satu fasa yang agak membimbangkan, iaitu isu penyapuan Malaysia di Jakarta, isu pencerobohan ke Malaysia oleh beberapa organisasi. Munculnya reaksi daripada masyarakat dan kerajaan Malaysia dapat dilihat sebagai satu gambaran jelas bahawa hubungan dua hala ini terganggu. Okey, pemerintahan Indonesia dilihat agak berkeras dengan isu tarian pendek ini. Okey, itu saja daripada saya. Saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada rakan pembentang iaitu Saudara Dini atas perkongsian mengenai isu yang berlaku dalam warisan tidak ketara, iaitu isu pendek yang dipilihnya. Jadi sebelum saya bergerak menyentuh mengenai Akta Warisan Kebangsaan 2005 bagi menangani masalah ini, suka saya mengulas sedikit apa yang telah dikongsikan sebentar tadi. Baik, secara keseluruhannya, isu ini berlaku semasa politik di Indonesia itu berada dalam keadaan pasca selepas pemilihan presiden dan timbalan presiden. Dan isu pendek ini digunakan sebagai satu senjata untuk menjatuhkan lawan masing-masing. Dan Ali Maksum dan juga Rivani Bustami 2014 mengatakan bahawa organisasi bendera, sebuah organisasi sayap kiri dan radikal, memainkan sentimen ini dengan tujuan untuk menjatuhkan Susilo Bambang, iaitu presiden yang telah berjaya memenangi pemilihan presiden pada ketika itulah. Mereka menuduh dia sebagai seorang yang tidak patriotik dan kurang tegas dalam menangani isu ini. Dan jika dilihat semula, pada pendapat saya sendiri, hal ini merupakan satu tindakan yang tidak profesional, kerana mereka cuba untuk mencampur adukkan aspek politik dan juga warisan. Dan perkara ini menunjukkan bahawa mereka seolah-olah tidak mengambil berat mengenai warisan itu sendiri dan hanya memainkan isu tersebut untuk tujuan politik semata-mata, untuk tujuan memenangkan calon pilihan mereka dan cuba menjatuhkan lawan mereka. Dan pada pendapat saya itu adalah satu tindakan yang kurang profesional. Dan isu ini juga muncul bukan disebabkan oleh masalah dari pihak kerajaan Malaysia sendiri. Kita dituduh cuba untuk mencuri tarian pendek, iaitu sebuah tarian yang berlega-lega dalam masyarakat di Kepulauan Bali. Yang mempromosikan tarian tersebut adalah sebuah media dari luar, bukannya media Malaysia sendiri. Dan hal itu telah memburukkan keadaan, mengeruhkan hubungan di antara Malaysia dan juga Indonesia. Dan menurut Raja Zaib Shah, 6,000 pelajar di pelajar di Indonesia berada dalam keadaan tekanan pada saat itu kerana isu ataupun sentimen anti Malaysia dimainkan dengan sangat hebat pada saat itu. Jadi jika ingin bercakap dalam konteks Akta Warisan Kebangsaan 2005, kita boleh ambil isu pendek ini sebagai contoh
apa yang kita boleh buat untuk memastikan warisan-warisan yang kita ada ini tidak dituntut oleh pihak lain. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia perlu memainkan peranan untuk sentiasa melestarikan warisan-warisan yang ada supaya pihak luar tidak mudah untuk menuntut dan mengatakan bahawa warisan yang berada di Malaysia ini adalah warisan mereka. Dan perkara ini kita sudah lihat dalam pelbagai aspek warisan seperti silat dan juga kain batik. Jadi apa yang boleh kita buat jika merujuk kepada Akta Warisan 2005? Jika kita menjumpa sebarang objek warisan yang kita merasakan mempunyai nilai warisan, kita perlulah segera menyatakan kepada pihak berkuasa. Dan perkara ini diperuntukkan dalam Seksyen 47(1) di mana jika sesiapa menjumpai sebarang objek dan dia mempercayai bahawa objek itu mempunyai nilai warisan budaya yang penting, maka dia hendaklah segera melaporkan kepada mana-mana pesuruhjaya atau pegawai yang berkuasa seperti pegawai daerah objek itu ditemui. Jadi jika kita merasakan apa yang kita lihat dan diamalkan oleh masyarakat di sekeliling kita itu adalah satu warisan dan mempunyai nilai yang signifikan kepada budaya di Malaysia, maka kita hendaklah segera melaporkan kepada pihak berkuasa. Sebagai contoh, kita boleh ambil dialek Bakong, iaitu sebuah dialek di Sarawak dan dalam perkongsian baru-baru ini dalam International Symposium on Cultural Heritage, pembentang mengatakan bahawa dialek Bakong itu sudah mula hilang kerana tiada orang yang cuba untuk memeliharanya. Bukan tiada, kurang orang yang cuba untuk memeliharanya. Jadi jika kita rasakan bahawa dialek Bakong itu adalah satu warisan yang perlu dijaga, maka kita perlulah melaporkan kepada individu-individu yang berkuasa untuk memastikan dialek tersebut tidak hilang dan apa-apa sahajalah perkara-perkara yang kita merasakan mempunyai nilai warisan yang sangat penting kepada negara. Baiklah, seterusnya merujuk kepada Seksyen 49(1), pesuruhjaya diberi kuasa untuk mengisytiharkan sebarang objek yang dipercayai mempunyai nilai warisan yang penting kepada negara, dan seterusnya ianya perlulah didaftarkan dalam daftar warisan kebangsaan dan disiarkan dalam warta kerajaan. Tetapi sebelum melakukan hal tersebut, pesuruhjaya perlulah mendapatkan persetujuan daripada pemiliknya supaya tidak berlaku masalah di kemudian hari. Jadi apa yang kita boleh simpulkan, jika pesuruhjaya merasakan bahawa sesuatu perkara itu mempunyai nilai signifikan kepada warisan dan budaya di Malaysia, maka mereka perlulah segera untuk mengisytiharkan, cuba untuk mengkaji dan mengisytiharkan perkara itu sebagai warisan bagi mengelak daripada dituntut oleh pihak luar. Kita tidak mahu isu pendek ini untuk berulang pada masa yang akan datang, kerana dari satu sudut dia akan memberi impak yang negatif kepada hubungan antara negara yang terlibat jika dalam konteks isu pendek antara Malaysia dan Indonesia sendiri. Jadi untuk mengelakkan daripada perkara-perkara ini terus berulang dan berlaku, merujuk kepada Seksyen 47(1) dan Seksyen 49(1), jika kita merasakan bahawa sesuatu perkara itu mempunyai nilai warisan yang penting kepada negara dan budaya Malaysia, maka hendaklah segera kita melaporkan dan mengisytiharkan bahawa ianya adalah warisan negara Malaysia bagi menyukarkan pihak luar untuk menuntut dan mengatakan bahawa warisan tersebut adalah hak mereka. Seperti contoh yang telah diberikan sebentar tadi adalah dialek Bakong itu sendirilah sebuah seni bahasa ataupun dialek yang sudah mula perlahan-lahan hilang kerana penuturnya semakin berkurang. Jadi untuk mengekalkannya dan mengelakkan daripada masalah dituntut atau sebagainya, perlulah kita segera untuk mengisytiharkannya sebagai satu warisan kebangsaan atau sebagai warisan negara. Dan antara contoh-contoh lain yang kita boleh beri adalah jika kita lihat dalam konteks kesusastraan,
karya-karya agung masyarakat Melayu tradisional terdahulu perlulah dilindungi, dan sebab kita Malaysia dan Indonesia berkongsi budaya yang hampir sama. Jadi pelbagai perkara mungkin akan dituntut. Kita doakan ianya boleh dielakkan. Jika berlakunya hal-hal tersebut, kita perlulah segera kita perlu mengambil tindakan proaktif untuk mengisytiharkan objek-objek itu sebagai warisan negara Malaysia, untuk kita memastikan tidak berlaku lagi isu seperti isu pendek yang berlaku pada tahun 2009. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada saudara Zakin Haziq atas pembentangan yang sebentar tadi. Saya Nur Umairah binti Muhammad bernombor matrik C18A0321 akan meneruskan pembentangan ini dengan membincangkan mengenai isu-isu warisan kebudayaan di bawah air. Dalam sebuah makalah yang bertajuk Arkeologi Maritim Kapal Karam di Semenanjung Malaysia ditulis oleh Zainuddin Bako, Bazli B dan Stephen Chia, menyatakan Malaysia adalah sebuah negara pantai yang kaya dengan khazanah warisan kebudayaan di bawah air kerana lokasinya sebagai sebuah negara yang pernah bersempadan dengan empayar tradisional tanah jajahan barat dan kini negara ASEAN. Kewujudan beberapa buah penempatan awal dan pelabuhan atau persinggahan interport sub-rantau yang berfungsi sebagai pangkalan pungutan, hubungan langsung dengan Empayar Melayu Melaka dan sebahagian dari sejarah perdagangan maritim dinasti-dinasti Cina dan kolonial Eropah secara tidak langsung merupakan antara faktor yang menyebabkan perairan semenanjung antara kawasan yang kaya dengan tinggalan khazanah warisan kebudayaan di bawah air. Tinggalan khazanah warisan kebudayaan di bawah air yang memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi dan mempunyai nilai komersial yang tidak ternilai tidak dapat lari daripada isu atau permasalahan terhadap warisan ini. Melalui keratan-keratan akhbar tersebut dapat kita lihat perkara penceroboh pencari harta karun ke atas peninggalan di bawah air, terutamanya di laut, dan aspek pemeliharaan dan pemeliharaan kapal karam bersejarah yang lemah adalah hal-hal yang sinonim sekiranya memperkatakan tentang isu warisan kebudayaan di bawah air. Penceroboh pencari harta karun ke atas peninggalan di bawah air, terutamanya di laut, sering berlaku. Dalam sebuah keratan akhbar yang bertajuk Kawalan Arkeologi Mesti Dikawal dari Penceroboh, ditulis oleh Saiful Bahri Kamarudin, menyatakan kawasan arkeologi negara mesti dilindungi dan dikawal rapi kerana peninggalan purba yang berharga boleh menarik perhatian penceroboh yang mahu meraih keuntungan dari penemuan tersebut. Menurut Dr. Nik Hassan Suhaimi Ni Abdul Rahman, pihak berkuasa perlu lebih berwaspada terhadap percubaan sebarang pihak yang mahu meraih harta karun dari tapak-tapak bersejarah baik di bumi maupun di laut. Beliau juga melahirkan rasa bimbang negara akan kehilangan warisan sejarahnya kerana terdapat pihak yang sanggup membawa artifak ke luar negara tanpa pengetahuan kerajaan. Beliau turut mencadangkan penyelam-penyelam tidak dibenarkan bermalam atas kapal tetapi kembali ke pantai apabila kerja dihentikan. Menurut Muhammad Yuzaidi, Hanafi Dollah dan Abdul Samad dalam makalah yang bertajuk Impak Akta Warisan Kebangsaan 2005, Akta 645 terhadap warisan kebudayaan bawah air di Malaysia, sering berlaku penceroboh pencari harta karun ke atas peninggalan di bawah air, terutamanya di laut, telah memberi kesan kepada keperluan perlindungan terhadap khazanah negara yang bernilai berjuta-juta ringgit dan amat bernilai tinggi. Sebagai contohnya, warisan kebudayaan di bawah air yang dijumpai di Pulau Bidung, perairan Terengganu seperti tempayan, tikar dan pasu yang berusia hampir 100 tahun perlu diberikan perlindungan daripada pencurian dan pencerobohan daripada pencari harta karun. Sebelum itu, pihak kerajaan negeri ada juga menggunakan undang-undang dan akta perlindungan yang sedia ada, namun tidak mampu kerana kekangan dan kelemahan yang terdapat padanya. Penceroboh kawasan warisan dalam laut
dan perairan pantai negara telah menggugat keselamatan kepada harta berharga tersebut. Seterusnya, wujudnya isu aspek pemeliharaan dan pemeliharaan kapal karam bersejarah yang lemah adalah didorong oleh faktor-faktor tertentu. Negara masih kekurangan kepakaran dalam bidang arkeologi bawah air merupakan antara faktor munculnya isu aspek pemeliharaan dan pemeliharaan kapal karam bersejarah yang lemah. Menurut Samsul dalam makalah yang berjudul Penyelidikan Arkeologi Bawah Air di Semenanjung Malaysia 1902 sehingga 2015, kewujudan warisan kebudayaan di bawah air perlu dilihat sebagai satu kapsul masa kerana mempunyai signifikan dalam memerihalkan masyarakat terdahulu daripada sudut bentuk budaya dan cara berfikir. Ianya juga memberi sumbangan penting dalam mentafsir dan memahami pelbagai isu sejarah manusia masa lampau. Perkara ini membuktikan bahawa kepentingan kepakaran arkeologi untuk memelihara dan memelihara khazanah warisan kebudayaan di bawah air. Hal ini dikatakan demikian kerana daripada penyelidikan terhadap warisan kebudayaan di bawah air dapat membongkar sejarah masa lampau manusia dan kebudayaannya. Selain itu, penguatkuasaan dan kawalan warisan kebudayaan di bawah air yang lemah adalah faktor wujudnya aspek pemeliharaan dan pemeliharaan kapal karam bersejarah yang lemah. Sebagai contohnya, dalam sebuah keratan akhbar berita harian yang bertarikh 8 Julai 2018 bertajuk Usaha Elak Harta Karun Kena Curi menyatakan mempromosi secara berlebihan terhadap kawasan bangkai kapal karam di perairan Sabah mendedahkan artifak bersejarah tersebut kepada kecurian. Buktinya, menurut Lee, bangkai kapal Jepun di Kota Belud pada tahun 2017, kerajaan negeri kehilangan hasil sebanyak 2 juta ringgit Malaysia setiap tahun. Ini adalah berdasarkan anggaran terdapat kira-kira 150 hingga 200 pelawat Australia yang datang untuk menyelam setiap tahun. Perkara ini sangat membimbangkan terhadap kelestarian khazanah kapal karam yang berpunca dari penguatkuasaan dan kawalan terhadapnya yang lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Nur Syahira binti Mat Sabri, pemegang kad matrik C18A0408. Saya akan menjelaskan mengenai peruntukan akta yang sesuai untuk mengatasi isu-isu ini, iaitu mengenai pencerobohan pencari harta karun ke atas peninggalan warisan budaya bawah air dan aspek pemeliharaan kapal karam bersejarah berdasarkan Akta Warisan Kebangsaan 2005. Seperti yang kita sedia maklum, pencerobohan ke atas peninggalan di bawah air, terutamanya di laut, telah memberi kesan kepada keperluan perlindungan terhadap khazanah negara yang bernilai jutaan ringgit. Misalnya, kita boleh lihat pada pencerobohan warisan kebudayaan di bawah air yang berlaku di Pulau Bidung ini. Pewartaan Akta Warisan Kebangsaan 2005 telah memberi sinar baru kepada perlindungan warisan kebudayaan di bawah air. Hal ini jelas dilihat pada peruntukan Seksyen 63 yang berkaitan dengan peristiharan warisan kebudayaan di bawah air. Dalam hal ini, pihak Jabatan Warisan Negara memainkan peranan yang penting dan mempunyai kuasa sepenuhnya untuk menghalang daripada berlakunya situasi sedemikian dan memberi perlindungan seperti yang tertakluk dalam Akta Warisan Kebangsaan 2005. Peruntukan Seksyen 63 iaitu adalah seperti berikut. Peruntukan Seksyen 63(1) menyatakan jika Pesuruhjaya berpendapat bahawa mana-mana warisan kebudayaan di bawah air terletak di dalam perairan Malaysia mempunyai warisan kebudayaan yang penting tetapi berusia kurang daripada 100 tahun, dia hendaklah menasihati menteri dan menteri boleh melalui notis yang disiarkan dalam warta mengisytiharkan tapak atau objek itu sebagai warisan kebudayaan di bawah air. Peruntukan Seksyen 63(2) pula menyatakan mana-mana tapak atau objek yang diisytiharkan sebagai suatu warisan kebudayaan di bawah air hendaklah disenaraikan dalam daftar. Berdasarkan peruntukan tersebut, Subseksyen 1 jelas menyatakan keperluan pihak Pesuruhjaya menasihati menteri dan melalui notis yang disiarkan dalam warta
Menteri boleh mengisytiharkan mana-mana tapak atau objek yang terletak di dalam perairan Malaysia dan mempunyai warisan kebudayaan yang penting walaupun ianya berusia kurang daripada 100 tahun, seperti kapal karam bersejarah ini sebagai warisan kebudayaan di bawah air. Oleh yang demikian, perisytiharan kapal karam bersejarah ini sebagai warisan kebudayaan bawah air hendaklah disenaraikan di dalam daftar warisan kebangsaan. Seterusnya, penemuan kapal karam ini juga bukan hanya sebagai warisan kebudayaan bawah air sahaja, tetapi ia juga dilihat dapat memberi sumber sejarah yang berkaitan dengan perdagangan maritim yang berlaku di perairan Sabah suatu ketika dahulu. Oleh itu, bagi melindungi warisan kebudayaan bawah air ini daripada diceroboh dan dimusnahkan, terdapat satu lagi peruntukan yang diwujudkan, iaitu peruntukan penyediaan zon perlindungan kepada sesuatu warisan kebudayaan di bawah air. Peruntukan ini dinyatakan dengan jelas pada Seksyen 64 kurungan 1 dan kurungan 2 yang berkaitan dengan keperluan zon yang dilindungi dan melarang berlakunya sebarang aktiviti di zon tersebut kecuali memperoleh kelulusan secara bertulis daripada Pesuruhjaya. Seksyen 64 kurungan 1, Menteri boleh atas nasihat Pesuruhjaya mengisytiharkan dalam notis yang disiarkan dalam warta mana-mana kawasan yang di dalamnya suatu warisan kebudayaan di bawah air terletak sebagai zon yang dilindungi. Seksyen 64 kurungan 2 pula menyatakan tiada seorang pun boleh menjalankan apa-apa aktiviti di dalam zon yang dilindungi kecuali dengan kelulusan secara bertulis daripada Pesuruhjaya. Jika terdapat individu atau perkumpulan yang melanggar subseksyen 2 ini, ia akan dianggap satu kesalahan dan akan dikenakan hukuman denda. Hukuman denda dan penjara boleh dikenakan kepada mana-mana individu atau berkumpulan sekiranya melanggar peruntukan. Dengan mengisytiharkan mana-mana kawasan warisan kebudayaan di bawah air seperti kawasan kapal karam di perairan Sabah sebagai zon yang dilindungi, ianya dapat melindungi khazanah-khazanah di bawah air tersebut daripada diceroboh dan dicuri oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Oleh itu, kepentingan Akta Warisan Kebangsaan 2005 dalam mengatasi isu ini dapat dilihat apabila pewartaan Akta Warisan Kebangsaan pada tahun 2005 ini telah menjadi penambah baik kepada perundangan yang sedia ada. Menurut Muhammad Yuzaidi Muhammad Yusof, Hanafi Dollah dan Abu Samad Kechot, pada tahun 2011, Jabatan Warisan Negara selaku peneraju utama berusaha untuk menjalankan projek pemuliharaan dan pemeliharaan warisan kebudayaan di bawah air negara melalui peruntukan yang tertakluk pada Akta Warisan Kebangsaan 2005 seperti yang dinyatakan Seksyen 61 hingga Seksyen 66. Melihat kepada kepentingan keperluan negara, Jabatan Warisan Negara dengan kerjasama Perbadanan Muzium Melaka, PERZIM, Jabatan Muzium Malaysia, Universiti Malaysia Terengganu dan Tentera Laut Diraja Malaysia telah mengadakan kerja-kerja survey dan salvage kapal karam di Selat Melaka. Projek kerja pemuliharaan ini dilihat selari dengan peruntukan warisan kebudayaan di bawah air yang telah membuka jalan kepada pihak berkuasa untuk memahirkan kepakaran tempatan dalam bidang maritim serta penggunaan teknologi mengesan objek atau artifak bersejarah di bawah air. Dalam hal ini, kepakaran amat penting kepada kaki tangan pelbagai agensi yang terbabit dalam usaha mencari, mengkaji dan mendokumentasikan segala bukti warisan kebudayaan di bawah air yang masih terdampar di dasar laut. Ketegasan undang-undang dan akta perlindungan yang terdapat dalam Akta Warisan Kebangsaan ini telah memberi perlindungan yang sewajarnya tentang kepentingan warisan kebudayaan di bawah air kepada negara. Peruntukan ini penting supaya warisan kebudayaan di bawah air boleh diberi perlindungan yang sewajarnya. Keperluan perisytiharan sebagai warisan kebudayaan di bawah air telah memberi jaminan perlindungan undang-undang dan akta perlindungan ke atasnya. Perisytiharan ini bermakna warisan kebudayaan itu tertakluk dalam senarai daftar warisan kebangsaan. Hal ini bermakna perisytiharan kepada warisan kebudayaan di bawah air telah menghalang daripada berlakunya pencerobohan atau kecurian ke atas warisan kebudayaan itu.
Selain itu, akta ini amat penting untuk mengelakkan daripada berlakunya kejadian khazanah negara yang bernilai ini dicuri dan menjadi hak milik negara lain. Keluasan wilayah negara yang tidak begitu luas serta bersempadan dengan negara jiran telah menyebabkan berlakunya tuntutan khazanah yang bernilai daripada semua pihak. Khazanah yang menjadi pertikaian sering dikaitkan dengan sejarah negara sesuatu pihak yang mengisytiharkan khazanah itu dalam wilayah dan daerah mereka tanpa merujuk kepada perundangan. Oleh itu, perwataan Akta Warisan Kebangsaan 2005 ini merupakan perundangan warisan yang amat berkesan untuk memberi perlindungan terhadap warisan kebudayaan di negara ini. Sekian itu sahaja daripada saya.